Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala hadzal nabiyil karim sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal mu'minun ittaqullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, kata dia, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, laisa syai'un ahabba ila Allah ta'ala min qatrataini wa atharaini. Qatrati dumu'in min khasyiatillah wa qatrati damin tuhraqu fi sabilillah. Wa ammal atharani fa atharun fi sabilillah wa atharun fi faridatin min faraidillah. Atau kama qala, hadis riwayat At-Tirmizi. Seorang sahabat yang bernama Abu Umamah Al-Bahili, kata dia, Nabi SAW bersabda. Sabda Nabi, tidak ada benda, tidak ada titisan dan tidak ada kesan yang lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada dua titisan dan dua kesan. Nabi kata, dalam banyak-banyak benda yang menitik, ada dua benda yang Allah suka. Dalam banyak-banyak benda yang menjadi kesan, yang menjadi parut, ada dua kesan ataupun dua parut yang Allah suka. Begitu maksud dia. Yang pertama, Nabi kata, qatrati dumu' min khasyiatillah. Yang pertama adalah titisan air mata kerana takut pada Allah. Tuhan suka. Siapa-siapa yang biasa terbit air mata kerana takut kat Tuhan, Tuhan suka dia. Bukan senang, tuan-tuan. Baru ni ada sahabat kita tanya di masjid Tuan Abdullah Tanah Liat. Dia kata dia masalah tak boleh terbit air mata. Tak boleh, dia kata. Bukan tak sedih, kadang-kadang sedih. Bukan tak sebab, kadang-kadang rasa sebab, tapi air mata tak keluar. Di Mekah, tengok orang lain bila menghadap Kaabah air mata keluar merambu, dia kata. Kita tengok orang teriak tu, dia kata kita rasa sebab, tapi tak keluar air mata. Di Masjid Madinah, Masjid Nabawi, kata tengok orang lain bila sampai depan makam Rasulullah tu air mata keluar deras gitu. Kita pun sebab, dia kata, tapi tak keluar air mata. Dia kata, macam mana nak buat? Tentu ingat balik kita baca mukaddimah di Masjid Tanah Liat 2 malam lepas. Nabi SAW tengah duduk mengajar di masjid. Tiba-tiba anak dia kirim satu orang mai ke Nabi, suruh Nabi balik dandan kerana cucu Nabi sedang sakit kuat, sedang nazak nak mati. Dirangkahkan cerita hadis itu, Nabi kemudiannya balik. Bila sampai di rumah, orang suruh cucu dia bagi ke dia. Nabi pangku cucu buah atas reba. Tiba-tiba meleleh air mata Nabi. Kan? Bila air mata Nabi keluar meleleh macam tu, Ibnu Abbas yang duk ada sebelah Nabi SAW, dia kata ke Nabi, Ma hadza ya Rasulullah. Dia kata, ni apa ni ya Rasulullah? Ni air mata yang duk keluar ni apa ni ya Rasulullah?
Nabi jawab ringkas aja. Nabi kata hadhihi rahmah. Nabi kata ni air mata ni adalah rahmat Tuhan pada manusia. Maknanya bila kata air mata ni rahmat Tuhan, Tuhan tak bagi rahmat pada semua orang. Tuhan pilih orang-orang tertentu sahaja untuk terima rahmat dia. Maka malam ni pula kita jumpa hadis Nabi SAW kata laisa syai'un ahabba ila Allah min qatrataini wa atharaini. Tak ada lah benda yang lebih Allah suka kalau sekiranya berlaku kepada manusia ni melainkan dua jenis titisan dan dua jenis parut, dua jenis kesan. Hak jenis titisan ini yang pertama qatrati dumu' min khasyatillah. Kalau sekiranya satu orang manusia boleh terbit air mata, menitik air mata kerana takut kepada Allah, Tuhan suka dekat dia, Tuhan suka kepada air mata yang terbit daripada mata dia. Dan yang kedua wa qatrati damin tuhraqu fi sabilillah. Titisan darah kerana mati pada jalan Allah. Oh, sahabat Nabi bukan sikit, bukan sikit tumpah darah, terbang nyawa semata-mata kerana agama. Mereka adalah golongan yang amat-amat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Nabi kata wa ammal atharani, dan ada pun dua kesan ataupun dua parut yang Allah suka itu ialah yang pertama fa atharun fi sabilillah. Parut yang ada pada badan seseorang kerana kena senjata ketika berjuang pada jalan Allah. Bekas parut luka, kena petak, kena parang dan sebagainya semasa dia berjuang fi sabilillah. Parut tu walaupun nampak pada mata manusia nampak tak elok, parut di muka, parut di tangan, tapi pada Allah itu parut, Allah amat suka. Dan yang kedua Nabi kata wa atharun fi faridatin min faraidillah, dan kesan ataupun parut yang terlekat kepada diri manusia kerana dia melaksanakan perintah-perintah yang diperdukan Allah. Semayang, dia semayang banyak misalnya sampai lekat kesan di dahi dia. Allah suka kepada orang-orang yang ada kesan-kesan ibadah pada diri dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat Allah bagi tahu tentang betapa Allah Subhanahu wa taala dia suka kepada orang-orang yang boleh menangis kerana takut dekat dia. Allah suka. Di antaranya surah Al-Isra ayat 109. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa yakhirruna lil azqan yabkuna wa yaziduhum khushu'a. Sadaqallahul azim. Maksudnya Tuhan kata, dan orang-orang yang beriman itu mereka ini tunduk menangis semata-mata kerana mereka membaca Quran, dan Quran itu menyebabkan hati mereka semakin tunduk. Tuan-tuan, kita baru habis bulan puasa kan, dan dipercayai ramai daripada kita dan khatam sekurang-kurangnya sekali Quran. Dalam tempoh masa bulan puasa yang kita cuba baca Quran dan cuba khatam Quran itu, pernah tak sekali kita baca Quran yang mata kita keluar? Kalau kita baca Quran bulan puasa itu satu kebaikan. Kalau kita dan khatam sekali Quran sebelum habis Ramadan, itu sangat-sangatlah merupakan kebaikan. Tapi kalau kita baca Quran dalam bulan puasa itu, kita baca Quran dan dalam duk baca Quran itu ayat mata kita menitik jatuh, maka itulah sangat-sangat baik. Kebaikan yang sangat utama yang ada pada diri kita semua. Ini peringkat tuan-tuan, dia peringkat. Orang yang boleh baca Quran bulan puasa dah kira baik. Orang yang boleh khatam Quran dalam bulan puasa, dia lebih baik daripada orang yang hanya baca tak khatam. Tapi orang yang boleh baca Quran dan sampai terbit ayat mata ketika baca Quran, dia orang paling baik. Itu peringkat. Maka kita sendiri sukat diri kita. Kita muhasabah, kita sukat diri kita, kita tahu kedudukan kita pada tahap, pada kategori yang mana satu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Abdullah bin Asy-Syikhir radhiyallahu anhu, kata Abdullah, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli li jawfihi azizun
ka'azizil mirjal minal buka. Atau kama qala, hadis sahih riwayat At-Tirmizi dan Abu Dawud. Seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Asy-Syikhir, dia kata satu hari dia pergi masjid. Bila dia sampai di masjid, dia jumpa Nabi tengah duduk semayang. Dia kata, maksudnya semayang sunat. Bila dia sampai, dia tengok Nabi tengah duduk semayang. Dia kata, bila dia sampai dekat, dia duduk dekat dengan Nabi, dia kata terdengar pada diri dia bunyi macam benda mendidih. Dia kata, dia sampai masjid, tengok Nabi duduk semayang, dia pergi rapat dengan Nabi, pergi duduk dekat dengan Nabi. Dia kata, li jawfihi aziz. Dia kata, bunyi dalam dada Nabi tu bunyi aziz, bunyi macam benda mendidih, bunyi macam benda menggelegak begitu. Ka'azizil mirjal, seperti mana mendidihnya benda yang dimasak dalam kuali. Dia kata, bunyi macam benda mendidih, macam orang duk rendang telur, bunyi mendidih. Dia kata dalam dada Nabi. Pasal apa bunyi macam tu? Dia kata minal buka, kerana menangis Nabi SAW dalam semayang dia. Tuan, kita bila baca hadis-hadis yang macam ni, bila kita baca, kita muhasabah, kita tengok balik, kita tak pernah sampai ke tahap itu. Seperti mana sahabat-sahabat Nabi sampai tahap tu. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq misalnya, dalam sebuah hadis riwayat daripada Ibnu Umar, anak Sayyidina Umar meriwayatkan satu hadis, kata dia, lammashtadda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waj'a. Dia kata apabila Nabi SAW sakit Nabi ni waja'ah. Waja'ah maksudnya sakit yang nak membawa wafat. Gering yang amat sangat. Ketika Nabi SAW duduk dalam keadaan sakit nazak ni, qila lahu fi salah, maka dikata kepada Nabi SAW tentang semayang ni. Orang pergi kata dekat Nabi, ya Rasulullah, siapa nak jadi imam ganti kamu? Kerana kamu lah ni uzur sangat sampai tak boleh pergi jadi imam di masjid. Sahabat pergi tanya Nabi, ya Rasulullah, tolong cadangkan siapa nak ganti tempat kamu sebagai imam di masjid. Faqala Nabi SAW, Nabi jawab, Nabi kata, muru Abu Bakrin falyusalli bin nas. Nabi kata, suruh Abu Bakar jadi imam kepada manusia semua. Nabi tunjuk Abu Bakar. Sahabat duk ada ramai, Nabi tunjuk Abu Bakar. Ini orang kepercayaan Nabi, sehingga dia dapat gelar Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar orang yang cukup benar. Cukup benar. Pasal apa? Pasal dia kalau kata Nabi kata, semua betul. Tak ada komen, tak ada query, tak ada tak setuju, tak ada nak komplain, tak ada. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq satu orang manusia yang kalau orang habaq kat dia, kata benda ni macam ni, macam ni, macam ni, dia tanya siapa kata. Kalau orang kata Nabi kata, dia kata betul. Sadaqa Rasulullah. Dia kata Nabi tak pernah tak betul. Nabi betul. Walaupun benda yang dihabaq kat dia tu benda tak logik, tak masuk akal, tapi kalau betul Nabi kata, sadaqa Rasulullah. Nabi betul, dia kata. Macam tu sekali percaya dia kepada Nabi SAW. Bila Nabi sakit kuat, orang tanya Nabi, siapa nak jadi imam ganti Nabi? Nabi kata, muru Abu Bakar, suruh Abu Bakar jadi imam. Aisyah radhiyallahu anha ada sebelah ni, bila dengar Nabi cadangkan Sayyidina Abu Bakar, bapak dia suruh jadi imam, Aisyah kata, dia kata, inna Abu Bakrin rajulun raqiq. Dia kata, ya Rasulullah, Abu Bakar ni pak aku kenal dia. Inna Abu Bakrin, sesungguhnya Abu Bakar ini rajulun raqiq. Dia satu orang yang hati dia tersangat lembut. Dia satu orang yang sangat sensitif. Dia ni tak boleh, idza qara'a ghalabahul buka. Aisyah kata dia kalau baca Quran, bunyi tangisan mengatasi suara bacaan dia. Abu Bakar ni rajulun raqiq. Dia ni hati, dia ni sensitif, ni sangat-sangat sensitif. Idza qara'a, kalau dia baca aja Quran, ghalabahul buka. Bunyi menangis itu menenggelamkan suara bacaan Quran dia. Seolah-olahnya Aisyah radhiyallahu anha macam tak setujulah bapak dia disuruh jadi imam.
Nabi kata muruhu falyusalli. Nabi kata aku kata dia, suruh dia. Kamu semayang dengan dia. Nabi tak mau cakap banyak dah. Nabi kata aku kata Abu Bakar, Abu Bakar. Terus siapa duk main cadang orang lain dekat aku. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dikenali dengan nama Rajulun Buka, seorang lelaki-lelaki yang kuat menangis. Orang yang kuat menangis kerana takut Allah ni menjadi orang pilihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kita cuba kita mujahadah diri kita. Latih diri kita bagi reti takut ke Tuhan. Bagi reti takut ke Tuhan. Manusia kalau tak takut Tuhan, rosak segala-gala. Manusia kalau takut Tuhan, cantik segala kerja. Cantik kerja dia. Kalau dia jadi orang yang kerja, dia satu orang pekerja yang amanah. Pasal dia takut ke Tuhan. Dia bukan takut dekat bos dia. Dia bukan takut kepada tindakan tata tertib yang nak dikenakan kepada dia. Dia tak takut semua benda ni. Tapi dia takut ke Tuhan. Dia takut dekat Tuhan. Bos dia tindakan tata tertib tidak boleh memudaratkan dia. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala boleh memudaratkan dia. Manusia kalau dalam diri dia ada rasa takut kepada Tuhan, dia manusia paling baik. Nah, kita cuba semai dalam diri kita rasa takut kepada Tuhan. Mudah-mudahan dengan itu kita jadi orang yang baik kedudukan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua insya-Allah.